Tapi kebiasaannya lah kalau Gen Z ni mana FB ni tak main dah. Ya ke? Jarang lah tak ada. Gen Z bukan tak main dah Facebook. Tak ada. Saya sendiri pun saya tak main Facebook. Habis tu main TikTok? Dia lebih kepada IG, Instagram ataupun TikTok dan juga X lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel YouTube kami, Talent Talk. So, hari ni episod yang ke-12 tapi kita buat segmen yang baru. Iaitu nama segmen kita yang baru ni adalah Suara Generasi Z. So, untuk segmen ni kita special lah. Untuk segmen ni kita akan ajak student-student untuk datang dan suarakan apa yang terhasrat dalam hati diorang. Macam-macam topik lah kita akan bincang ini. So, hari ni kita ada tetamu khas yang kita jemput. Beliau adalah student UMPSA, merupakan MPP. So kita perkenalkan dululah bersama saya sekarang ni. Tapi sebelum tu saya lupa nak cakap, jangan lupa like, share dan subscribe kita punya YouTube channel Talent Talk. Okay, so kita teruskan. Bersama saya hari ni adalah adik Darwish. Okay, dia merupakan MPP untuk UMPSA. Jadi boleh tak kenalkan diri dulu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Darwishah Humaira. Merupakan, actually kita dah mantan. Dah mantan. Baru dah habis baru 1 Oktober hari tu. Oh, Masya Allah. Sebab seluruh Malaysia KPT turun pada 1 Oktober. Jadi merupakan mantan Setiausaha Agong Majlis Perwakilan Pelajar untuk sesi 2023-2024. Okey. Dan saya juga merupakan seorang pelajar Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam tahun 3. Tahun 3? Tahun 3. Awak akan habis tahun depan lah? Tinggal 5%? Ni baru masuk tahun 3. Tapi tahun depan saya dah start intern. Sebab intern kita orang setahun. Okey, faham. So MPP setahun je? Ya. Ingat ke sepanjang? Tak. Setahun je. So dia boleh bertanding lagi tak? Kalau ikutkan pada tahun saya ni boleh. Tapi saya tak nak dah? Tak nak ikut. Dah serik dah? Serik dah. So okey, nak panggil apa ni? Darwish lah? Darwish ataupun Syasha panggil dia. Darwishah kan? So okey, Darwish dah ni tahun ketiga kan? So ambil fakulti apa? Teknologi Kejuruteraan Awam. So waktu first masuk dulu memang minat ke kos tu? Saya dah tak daripada diploma. Okey. Bila kita diploma ni, kalau dalam kepala ni bila nak sambung degree mesti kita nak cari yang boleh cepat habis. Macam tu, yang boleh cut kredit banyak kan. Faham. So saya pun masuklah. Tapi bila tengok balik, bila kita susun kan open registration punya style. So, bila kita masuk balik, susun balik, tapi bila tengok balik internship tu setahun, dia tak boleh juga cut. So tapi saya macam okey, tak apalah, kita terus je lah. Dulu ambil diploma apa? Diploma in civil juga. Tapi civil di juga? Poli lah. Dekat mana Poli? So awak daripada student Poli masuk ke UMPSA? Yes. Dulu apply kat ni lah, UPU lah kan? Okey, faham. So macam mana dengan kos civil? Awak memang kata apa? Dulu memang aim ke kos ni ataupun kadang-kadang ada student ni dia follow the flow macam saya dulu. Saya dulu follow the flow tau. Kita macam saya cerita saya Saya kalau macam lepas dapat result SPM, kita tak tahu nak sambung apa. Ini masalah saya. Kita tak ada planning kan. Ini adik-adik yang tengok ni, janganlah jadi macam abang Kalau boleh plan nak ambil course apa, tu kena plan lah. Supaya kita tahu direction kita tu. So macam Darwish memang plan lah untuk ni ataupun memang follow the flow jugalah? Nak cakapnya kalau nak kata sebab minat tu tak, mestilah tak kan. Tapi like typical Asian mom yang jenis macam I want my daughter to be someone yang someone tu adalah maybe engineer or doctor, something like that. So bila apply tu dia akan monitor lah kita apply apa. Faham. So actually sebenarnya dia bukan satu benda yang saya minat, tapi sampai sekarang saya masih boleh bawa. Faham. Pointer okey Okey. Alright. So adik Darwish, boleh tak cerita sikit share pengalaman belajar dekat UMPSA? Boleh share? Kalau nak dibandingkan dengan zaman diploma dulu, kita dah di-oriented, maksudnya dah dijadualkan. Tapi sekarang jenis yang open registration, so that means you boleh plan you punya study tu macam mana. So bagi saya itu satu kelebihan jugalah untuk student, sebabnya dia boleh ikut pace nak belajar macam mana. Kalau jenis yang tak boleh bangun pagi tu, dia nak kelas tengah hari mula, so dia boleh plan macam tu.
Bagi saya itu satu benda yang bagus lah. And then lecturer kalau dekat sini bagi saya antara yang top juga mungkin sebabnya untuk fakulti saya so far so good. Maksudnya lecturer tu dia jenis yang bagi saya lah sangat membantu. Dia macam bukan typical like orang yang mengajar. Kalau kita tanya kan dia akan macam carilah sendiri. Tak. Dia akan memang akan ajar. Walaupun maybe kalau kita rasa benda tu macam soalan yang agak tak mudah sabar, tapi dia tetap akan jawab juga. So saya rasa okey lah. Itu dari segi pelajaran lah kan. Kalau macam contoh macam mana life sebagai student kat sini? Okey tak? Kalau cerita life pasal student dekat sini bagi saya, sebab saya dah join MPP. So that's mean saya dah masuk banyak jenis program, saya dah jumpa banyak jenis orang. So bagi saya itu pengalaman yang best lah. Kalau macam tahun 1 dulu saya agak nak kata pasif tak juga, tapi saya banyak join program. Cumanya saya tak mengendalikan program tu. Saya join sebagai peserta. Okey, faham. So macam point of view sebagai peserta tu saya dah tengok. Lepas tu bila masuk tahun kedua saya dah start involved dengan MPP and so on. Lepas tu kita keluar ke tempat lain. Jadi saya rasa macam student life tu so far so good dan best lah. Macam tu. Memang plan nak jadi MPP Tak. Macam mana boleh? Tak. Okey, mungkin tak tahu lah. Mungkin yang tengok YouTube channel kita ni tak tahu apa tu MPP. MPP tu apa sebenarnya? Cerita sikit. MPP tu dia adalah satu organisasi. Kalau nama panjang dia adalah Majlis Perwakilan Pelajar lah. So basically ia adalah satu organisasi perantara antara student dengan pihak pengurusan. So let's say kalau you ada masalah apa-apa yang you rasa macam you tak boleh nak reach bahagian pengurusan. Kadang-kadang orang rasa macam kita nak reach pengurusan ni agak susah. Nak jumpa susah, nak buat appointment, tak tahu konteks apa kan. So MPP ni basically dia yang akan macam you bagi tahu, dia akan mewakili bawa ke sana. Dia macam wakil rakyat lah sebenarnya kan. Tapi dalam kampus. Wakil rakyat untuk student kat kampus ni. So dia orang suarakan apa yang student-student lain mengadu kepada management lah kan. Itu dia. So macam mana macam mana terdetiknya untuk awak join sebagai MPP ni? Sebab MPP ni pada saya untuk level universiti ni tanggungjawab dia besar, betul tak? Betul. Sebab saya dulu pun bukan nak cakap MPP, kalau saya dulu MRSM. So student MRSM ni dia ada badan perwakilan pelajar, samalah macam MPP ni. So saya pernah lah jadi BWP lah zaman MRSM tu. So kenalah buat manifesto apa semua. So macam MPP untuk level universiti ni memang kena ada manifesto juga apa semualah. Mengundi semua tu. Ya betul. Dia sama macam kalau kita mengundi, macam kita nak undi Perdana Menteri sama. Dia punya style tu sama. Faham. Kalau dari segi manifesto dia tidak diwajibkan. Tapi depends kepada politik kampus yang you masuk tu yang mewajibkan. So depends lah. Kalau macam saya pun ada manifesto juga. Faham. Apa manifesto awak? Share sikit. Kalau manifesto sebab saya bertanding bawah fakulti. Okey, faham. Fakulti dia teknologi kejuruteraan awam kan? Betul. So kalau bila saya bertanding bawah fakulti, jadinya saya melihat kepada apa yang student fakulti perlukan. Macam tu. So basically kalau student fakulti awam ni, selepas dia habis belajar, dia akan kena pergi masuk site. So bila you nak masuk site, you kena ada lesen. So lesen tu you nak dapatkan, you kena masuk kursus. So kursus tu kalau dekat luar dia mahal. Macam tu lah, range dia 100 lebih macam tu sebab you kena personal class. Tapi manifesto yang saya bawakan adalah you boleh buat kursus tu tapi dengan harga student. Macam tu. Tapi kita kena cari amount of student baru kita boleh dapat harga student tu. Macam itulah. So far itu manifesto saya. So tercapai tak? Bakal tercapai sebabnya Alhamdulillah. Kita kan bermula daripada awal tahun hari tu. So bila kita dah cuti semester kan bulan 7 sampai bulan 10. So dekat situ kita tak buat lah. Dan masa tu tengah pace yang macam rancak dengan yang MPP ni keluar. So macam untuk nak jalankan manifesto tu memang saya bercadang untuk masuk je semester ni kita akan wajibkanlah semua student yang memang akan menjalani latihan industri untuk ambil. So maksudnya benda tu settle sebelum grad, betul tak? Ya betul. So dah grad tu dah ada lesen tu kan? Ya betul. So senanglah nak terus mula kan? So bagus itu maksudnya tu nampak MPP dia dah ada manifesto dia. InsyaAllah bakal tercapai. Bukan dicapati. Tak ada. Sebab ni kita dah start untuk blast. Memang kan student kanan akan masuk lagi next week. Maybe kita akan jalankan dalam minggu kedua atau minggu ketiga. Okey, macam Darwish berada dekat kampus Gambang, betul tak? So macam kalau kampus dekat Pekan pun adakah MPP sini pun terlibat juga dengan hal ehwal dekat
Kampus Pekan juga. Dia sebab saya Setiausaha Agung, kiranya di bawah kelolaan saya tu di dua-dua kampus. Kalau macam contoh dia ada exco lah, kita panggil exco residency, ada 2 which is di Gambar dan di Pekan. Tapi kalau macam kerja-kerja MPP yang majlis tertinggi, dia akan jaga 2 kampus. Faham. Macam tu. Tapi kalau ikut jawatan saya sebagai Setiausaha Agung lebih kepada dengan management lah, pihak pengurusan. Saya kalau dengan student tak sangat. Okay, so maksudnya awak terlibat sekali lah dengan bila ada meeting pengurusan daripada UMP, awak pun ada sekali lah sebagai wakil pelajar kan? Betul. Okay, faham. Okay, so far kan, saya nak tanya macam sepanjang awak jadi MPP, apa kebanyakannya apa yang student datang mengadu dekat awak? Masalah-masalah boleh share mungkin kita boleh suarakan kan, sebab ni kita punya segmen ni adalah suara generasi Z. Kita nak suarakan pendapat kita kan, macam ni. Bagi saya lah, isu tu banyak, tapi basically isu berkaitan dengan asrama, of course. Asrama lah, terutamanya perempuan lah. Kalau lelaki pun saya dengar juga, tapi tak sekerap perempuan. Dia macam contoh, asrama tu dia bukannya masalah dari segi penginapan, tapi dari segi masalah dobi. Benda ni memang dah berlarutan daripada MPP lepas pun. Tapi bila kita dah reach out pihak pengurusan dan kita cuba tengoklah apa masalahnya, dia memang masalah di pengurusan. Maksudnya yalah, bila kita nak buka lobby ni, dia bukan satu amount yang kecil. Betul, lobby. Jadi kita nak open tender, nak dapatkan tu. And dia punya proses tu proses yang panjang lah. Cumanya apa yang kita boleh bantu adalah kita cuba cari dana daripada luar. Dana daripada luar dan memang kita dapat, so kita provide mana yang perlu dulu. Kalau perlu kan washing machine, kita beli washing machine terus. Macam tu lah. Tapi kalau untuk buat dobi berpusat tu akan ada, cumanya nak kata bila tu saya tak boleh nak bagi tahu bila. Tapi ke arah tu lah kan. Biasa bila ada masalah, dia ada cuba jalan penyelesaian tu kan, dan kita cuba usahakan ke arah tu kan. Yes, betul. So sebenarnya kalau berkaitan dengan dobi ni apa cerita dia? Maksudnya tak cukup mesin ke macam ni? Tak cukup mesin. Oh, student ramai macam boleh bayang satu blok. Okey, satu blok ada 4 tingkat. Satu tingkat tu ada 12 bilik. Okey, satu bilik berapa? Satu bilik 4 orang. 4 orang. Tapi satu blok, you di-providekan dengan satu washing machine dan satu dryer je. Macam tu. Mana dia cukup? macam benda tu, bayangkan okey, kalau washing machine tu dia jalan satu hari sekali, macam maksimum berapa kali je dia pun boleh jalankan. Tapi you nak guna hari-hari. So benda tu rosak boleh, macam betul. tiba-tiba tak boleh apa semua, lepas tu nak tunggu queue yang panjang. Itu memang problem yang biasa. Tak ada tempat lain nak basuh selain kalau pada tempat lain, kalau dekat Gambang lah kan, yang kalau isu dekat Gambang ni. Tapi dia free kan kalau guna dekat asrama tu, free ke? Tak bayar juga. Bayar juga? Bayar juga. Oh, I see. Macam tu. Cumanya amount dia tak mahal macam kalau kita pergi dobi luar lah. Cumanya kalau macam isu dekat Gambang ni, perempuan yang itu. Sebab dia tak ada dobi berpusat. Kalau kat Pekan ada. So should be no problem lah. Kalau dekat Gambang, kampus yang bukan kampus, college kediaman 4 dia ada. So kalau perempuan-perempuan yang ada kereta bolehlah ke sana. Kalau kita daripada KK3 nak ke KK4 kan jauh. So itu menjadi antara permasalahan lah student yang memang banyak kali saya dengar. Tapi kita pun tak boleh nak buat apa, sebab kalau kita jenis yang ada duit, dah beli dah terus. Betul. Tapi sebab kita tak ada, jadinya kita macam reach pengurusan untuk tahu apa masalah sebenarnya. So macam pengurusan cakap macam tu lah, okey, akan diusahakan. Tapi pada MPP sendiri pun kita cuba cari dana untuk keluarkan sendiri mesin tu. Macam tu. Okey, bagus. Maksudnya tapi ke arah nak selesaikan lah kan? Okey. Maksudnya itu masalah kata apa boleh diselesaikan, bukan yang tak boleh diselesaikan. Okey, selain daripada tu ada kes-kes lain yang biasa berlaku dekat ni pada student? Ada kes ni ke? Histeria ke ada? Sebab bila berkait dengan cerita asrama ni, biasalah benda-benda histeria ni ada berlaku, ada kadang tak berlaku. Kalau macam kat kita kat UMPSA ni ada ke? Mesti ada. Ada je. Tapi saya pernah dah juga uruskan. Cumanya macam tak kerap. Dan kita pula penakut kan. Kalau ada tu saya terus report. Kita orang rasa dia. Yalah, panggil yang kuat semangat sikit lah. Saya duduk kat bawah je. Tapi nak kata ada tu adalah. Perempuan ada. Kalau lelaki jarang memang tak ada lah. Tak ada lah, memang tak ada kot lelaki. Kita bukan nak takut kan. Sekadar nak sharing kan. Nak sharing apa. Orang kata apa, live. Sebagai student kat UMPSA ni kan. So kalau kalau macam contoh student ni, macam live student dekat UMPSA ni, kalau hujung minggu biasa student buat apa je?
Sebab saya MPP, jadi saya tak free. Busy Saya akan busy. Ikutlah macam kadang kita meeting dengan paperwork. Sebab sekarang MPP yang akan meluluskan kertas kerja daripada student. Kita kan ada 86 kelab dekat dalam UMP ni. So banyak ya, banyak. Untuk jadinya macam bila diorang nak datang reach, macam kami pun MPP student juga. Jadinya kalau diorang nak jumpa kita pada hari weekdays, masing-masing ada kelas. So MPP ni tak free, MPP tu tak free. Jadinya kita akan set satu meeting. Contohlah biasanya lah, kebiasaannya pada weekend. So untuk ketua-ketua ataupun presiden-presiden kelab ni jumpa, and then you bentangkan you punya paperwork. Macam tu. Depends. Kadang kita, kalau macam saya, kebiasaannya macam weekend ada event kat luar. So kita kena pergi event dekat luar tu. Tapi kalau pada hari kebiasaannya lah, kalau bukan sebagai seorang MPP, tengoklah. Kadang-kadang kalau di Gambang lah biasanya kita akan keluar lah macam tu. Ke Kuantan lah paling jauh pun. Tadi awak cakap 86 kelab kan? Maksudnya kelab tu, kelab apa je ada? Sebab adalah student tanya kan, yang berminat nak masuk ke UMPSA. Dia tanya, taekwondo ada tak? Kelab taekwondo ada dekat sini? Taekwondo tak silap saya dia dah ditutup. Sebab dia macam ni, memang kita ada 86 kelab, tapi setiap semester, setiap presiden ni diwajibkan kan kita akan ada hari terbuka JEPA. Which is dekat situ semua kelab akan mempromosikan diorang punya kelab. Dan TNC meletakkan syarat, jika you tak masukkan dalam kelab tu, tak lebih daripada, tak silap saya, maksudnya kurang daripada 80 orang, kelab tu akan ditidurkan. Dia bukannya bubar, tapi dia akan ditidurkan. Maksudnya you tak akan dapat dana apa-apa pun. Sebab setiap tahun kita akan peruntukkan such amount ikut kepada berapa ramai ahli yang you ada. So kita akan bagi, itu adalah duit untuk you jalankan program. Tapi andai kata kalau dalam you punya team tu, dalam you punya kelab tu tak cukup 80 orang, you akan ditidurkan. So tak ada apa-apalah. Macam kiranya kalau you nak jalankan program, you kena cari dana sendiri. Faham. Macam tu. So kalau lebih 80 dalam satu kelab tu, dapatlah kata apa, bantuan suntikan modal ke daripada UMP. Kalau tak ada, kepala. Dia bukannya ditutup terus kan. Maksudnya tak. Adalah. So taekwondo tu ditidurkan lah. Kalau so far taekwondo tu dia kelab tu tak silap saya dia ditidurkan, tapi masih ada kelas. Memang dia ada private class. Memang setiap malam dekat Blok W memang akan ada kelas kat situ. Dia akan melibatkanlah pelajar dan juga anak-anak staff. Okey. So menjawablah persoalan kepada ada yang tanya tu, sebab dia tanya mungkin dia minat taekwondo kot kan. So maksudnya rasanya 86 tu boleh tengok list tu kat mana kalau nak tahu kelab-kelab apa yang ada tu. Ada ke list tu? List tu nak kata ada, saya rasa ada, tapi dekat portal Adab. You boleh tengok dekat situ. So student boleh tengok dekat portal Adab tu lah. Kalau macam mana nak ada macam mana nak search Adab tu? Adab ADAB UMPSA. Adab UMPSA. Google je lah. Google je. Google je Adab UMPSA, nanti cari list kepada list kelab apa yang ada kan. So itu dia. Alright. So okey, kalau nak cerita pasal awak cakap dia awak banyak jumpa kepada management kan. Management ni macam mana dia orang punya penerimaan dengan ataupun keterbukaan lah bila student ada masalah dia mengadu kepada MPP suarakan kepada management. Macam mana management sambut tu? Maksudnya adakah dia orang memang bersifat terbuka ataupun macam mana? Kalau dari segi management so far sebab kita MPP di bawah JEPA. So apa-apa kita akan reach JEPA dulu. And so far JEPA memang sangat terbuka. Sebabnya isu tu mereka pun tahu. Cumanya nak kata solution tu lah. Sebabnya bila memang kita reach bahagian pengurusan which is JEPA pula perlu reach PTJ yang lain. Sometimes kalau contohlah macam isu-isu Dobi ni diorang akan reach dengan UMPH. So dekat situ yang ada masalahnya. Tapi nak kata dari segi penerimaan, bila kita bagi tahu permasalahan student kepada pihak pengurusan ni, diorang memang terbuka. Okey je, diorang akan cakap okey, kalau you ada kawan-kawan yang memang tak tahu apa-apa ke apa, bagi tahu je. Yang memang ada masalah apa-apa, cakap je. Macam tu. So kita macam okey je lah. Memang nak kata JEPA ni dia bagi saya bagusnya sebab dia tak seperti tipikal staff yang mungkin agak strict bagi saya lah. Macam dia tak mesra lah orang cakap. Tapi JEPA tak macam tu. Dia macam in fact diorang sendiri yang tanya, so far macam mana student ni, macam mana tu student. Diorang concern lah, dia concern dan juga follow up. Bila kita dah bagi tahu masalah tu, so diorang dah selesaikan dan diorang akan tanya kita balik. Dah settle ke belum? Macam tu. Okey, itu maksudnya bagus lah. Maksudnya memang kata apa, pengurusan memang sangat peka lah kan. Betul lah, untuk selesaikan masalah-masalah student. Which is tak ada lah dia biarkan macam tu je kan. Tak ada. So itu satu
kredit lah kepada pihak JEPA lah kan. Terima kasih sebab layan-layan student kita baik-baik kan. So okey, kalau dari segi aktiviti student, kalau petang-petang memang diorang aktif tak? Kata apa, beraktiviti ke dekat UMP ni? Boleh saya cakapkan kalau di Gambang je. Kalau di Gambang je, tak kisahlah apa-apa pun, tapi kebanyakannya jogging lah. Orang jogging, cycling, sebab Gambang tak banyak fasiliti macam di Pekan. Kan ada kayak, ada swimming pool apa benda semua kan. Tapi kalau dekat Gambang tak ada. Tapi so far setiap kali kalau macam saya habis kelab, saya pun memang aktif juga. Kalau petang-petang saya akan jogging. Awak kelab apa? Saya kelab apa? Sebab saya MPP. Lepas tu saya kalau kelab fakulti ASIT. Society of Civil Engineering Technology. Wow. Yang itu memang kelab fakulti. Memang diwajibkanlah masuk. So apa kelab tu buat? Kelab tu dia depends kepada fakulti tu lah. Macam akan datang. Akan datang ni kita akan adakan mobility ke Japan. Yang itu pergi ke Jepun lah? Ya. Mobility ke Japan. So kita akan pergi pada bulan 11 ni lah. Itu antara perkara-perkara ataupun program-program yang dibuat di bawah ASIT lah. Kadang kita akan pergi kepada sekolah-sekolah untuk jalankan aktiviti. Yang baru-baru ni kita pernah pergi untuk program bioindikator dengan pelajar sekolah. Dia banyak interaction dengan orang luar juga. Macam tu. So basically setiap kelab tu macam contoh ASIT adalah civil. Jadi so budak-budak civil je lah boleh masuk? Tak juga. Boleh je? Tak juga. Dia boleh juga orang luar, tapi orang luar tu sebagai peserta lah. Peserta ataupun orang kita panggil JK, jawatan kuasa untuk membantu. Macam tu. Lepas tu kalau dan dari segi pengisiannya depends kepada kelab tu. Macam kalau contoh kelab ASIT, dia lebih kepada civil punya program lah. Kalau macam horse riding punya club, dia akan lebih kepada kita open class ke, kita buat tu ke buat ni, macam tu. Tapi yang menjurus kepada horse riding punya style macam tu lah. Dia depends kepada club tu lah. Dia tak akan lari banyak. Okey. Maksudnya adalah student fakulti lain pun masuk ASIT tu. Apa ASIT? Ada je. Apa tujuan dia? Dia macam sometimes maybe kalau fakulti diorang tak ada buat program tu, ataupun maybe lah macam contoh ASIT dia buat bioindikator keluar dan dia minat nak jadi jawatan kuasa tu. So dia boleh je isi je form untuk jadi jawatan kuasa. Tapi dia bukan yang akan mengelolakan program tersebut. Dia cuma akan jadi facey lah macam tu. Tapi ada je. Sebab kita, kalau macam saya sebagai seorang MPP, saya bergaul dengan semua orang di semua fakulti. Jadinya bila kita macam contoh dia kata weekend ni buat apa, lepas tu cakap lagi kita ada program kat sini-sini, so tak boleh nak keluar. Lepas tu dia kata nak ikutlah, macam tu. So ikutlah, dia macam tu je. Tapi nak kata terlampau meluas student daripada fakulti luar tu join tu tak adalah. Cuma kawan-kawan kita adalah. Faham. Kita kat UMPSA ni mesti ada juga student yang datang daripada keluarga kurang ni kan, kurang kemampuan kan. Macam kalau dari side MPP ataupun daripada management kan, macam mana bantuan yang diorang sediakan lah untuk student-student yang macam ni lah, maksudnya yang daripada keluarga yang tak mampu ni kan. Mungkin ada bantuan dari segi kewangan ke untuk diorang boleh lah share dari side MPP lah kan. Macam ni kalau macam sebab alang-alang student baru masuk. Betul. Student baru masuk, so kita baru jalankan Minggu Industri Siswa. Jadinya saya merupakan pengarah untuk MINDS kali ni, tahun ni. Untuk daripada awal tu kita dah kumpulkan data student-student yang perlukan bantuan. Dan apa yang pihak pengurusan buat, which is JEPA lah, bahagian kebajikan buat adalah kita pergi pick up student tu. Kita memang pergi pick up. Ikutlah, you duduk kat mana pun kita pergi ambil. Ambil. Kita memang akan hantar kenderaan untuk ambil. Kalau macam dari pergi ambil tu maksudnya waktu nak datang register sini pergi ambil dekat rumah macam tu? Ya. Kita memang pergi. Kita memang pergi. Tapi kita memang perlukan data tu lah. So apa yang kita buat sebagai side MPP, kita blast data tu. So bila saya kan saya MPP dan juga saya pengarah kepada program tersebut. So kita keluarkanlah satu G-form. Pihak pengurusan pun keluarkan satu G-form. Jadinya kita tallykan. So kat situ kita kumpulkan data student yang memang betul-betul memerlukan. Memang kita akan hantar. Bukan hantar, kita sendiri akan datang ambil. Baru-baru ni maksudnya ada pergi ambil? Ada. Dekat mana paling jauh ke paling ni Ada di Kelantan, di Kedah pun ada. Memang kita pergi. Tapi yang buat tu adalah macam sebab saya dah busy dengan untuk program MINDS. Jadi yang pergi tu adalah pihak pengurusan, which is Puan Haryani, lepas tu Prof Ruslim pun ada, TNC HEPA kita dan juga YDP. Serta YDP. So dia memang pergi ambil. Macam itulah menyantuni. Orang cakap menyantuni kan. Jadi mereka pergi ambil dan kita bawa lah. Memang tak kisahlah student tu, macam kalau daripada student Borneo, Sabah, Sarawak kan. Sabah Sarawak macam mana? Kalau Sabah Sarawak kita datang ambil kat KLIA. Wah. Tiket di sponsor?
Tiket tak sponsor lah. Tapi yang ini basically sebabnya so far sekarang kita tak ada lagi terima data daripada student di Sabah Sarawak yang memerlukan pengangkutan yang kita perlu ambil. Tak ada lagi. Tapi dari segi macam contoh diorang datang sendiri di KLIA, tapi macam tak tahu nak ke arah kita macam mana, kita pergi datang ambil kat KLIA. Yang tu ada. Ada juga. Ya, ada yang datang awal. So kita sediakanlah bilik awal, kita pergi ambil macam tu. Kalau semasa pengajian pula, kalau macam andai kata student tu tak berkemampuan ke apa, zakat ada. Macam tu. Itu zakat untuk Muslim. Untuk non-Muslim pun ada bantuan keuangan. Memang ada. Jadinya you kena selalu tengok dekat portal-portal lah rasmi JEPA ataupun MPP. Memang kita akan update selalu dekat situ. So maksudnya maklumat-maklumat yang diorang kena, kalau nak tahu pasal benda tu, pergi ke apa ni tadi? JEPA. JEPA punya ikutlah, kalau you ada FB, you boleh buka dekat FB. Tapi kebiasaannya lah, kalau Gen Z ni mana FB ni tak main dah. Ya ke? Jarang lah, tak ada. Gen Z bukan tak main dah Facebook. Tak ada. Saya sendiri pun saya tak main Facebook. Habis tu main TikTok? Dia lebih kepada IG, Instagram ataupun TikTok dan juga X lah. Macam tu. Cumanya yang kita rancak lah sekarang dekat Instagram. Sebab semalam, 2 hari lepas kita adalah slot bersama dengan Dr. Rahimi daripada FIM. Dia tanya, siapa yang ada Facebook? Saya boleh nampak sikit je angkat tangan. Sebab dia tak ada. Ya. Tapi lain pula saya dengar daripada site pengurusan, which is JEPA lah. Kita blast apa-apa semua di Instagram, di Telegram, X dan juga TikTok. Tapi kita memang tak ada Facebook lah. Kita memang tak blast di Facebook. Lepas tu pihak pengurusan lah di bahagian JEPA dan juga yang lain-lain, dia cakap, Minds ni tak ada post apa-apa ke? Lepas tu saya cakap lah, kenapa pula tak ada post apa-apa? Sebabnya kita dah post semua dekat Instagram. Rupanya yang bukan Gen Z ni tak ada Instagram. So diorang tak reach dekat situ. So macam nak tak nak kita terpaksa macam buka jugalah Facebooknya. Daripada kita tak post, hari-hari jadi post. Sebabnya yang pihak pengurusan yang orang kita cakap yang bukan Gen Z ni, diorang tak terima, tak sampai maklumat tu. Sebab diorang tak ada macam yang kita ada. Macam itulah. So tadi awak sebut pasal Minds kan? Minds tu apa? Mungkin ada yang tak tahu Minds tu apa. Minds tu dia typical minggu induction lah, induction week. Minggu induksi siswa. Dekat UMPSA lah kan? Dia nama dia Minds. Kalau dekat UMPSA nama dia Minds. Tapi kalau dekat tempat lain adalah macam kalau UIA dulu, saya UIA. So dia panggil Minggu Takruf. Minggu Takruf. Sebab dia Islamik sikit. Ya betul. Tapi benda sama je. Macam benda sama je. Perkenalan lah, orientation kan orang cakap. So lebih kurang macam tu jugalah. Tapi dia depends kepada universiti tu. Betul. Macam ada universiti dia buat 2 hari je, 2-3 hari. Ada macam kita buat berapa hari ya? Kita buat lebih kurang dalam seminggu macam tu. Seminggu? Lama lah. Dia nak kata lama tak lama, tak adalah lama pun. Sebab hari pertama dah padat dengan pendaftaran sahaja. Betul. Lepas tu hari kedua, ketiga, keempat, lepas tu kita dah adalah slot-slot untuk yang masuklah taklimat apa-apa dan juga pelbagai aktiviti lah dekat situ. Lepas tu hari kelima ni paling penting sebabnya dia dengan fakulti. So kalau you tak datang, you tak tahu kelas kat mana. You tak tahu fakulti you dekat mana. So waktu Minggu Minds ni, student daripada kampus Pekan dengan Gambang akan bersatu lah macam tu? Kebiasaannya tetapi untuk kali ni tak. Kali ni tak. Dia asing kan? Maksudnya pekan-pekan gambar-gambar macam tu. Macam tu. Tapi di bawah satu kelolaan yang sama lah. Cumanya macam contoh lah kalau kita ada taklimat PTPTN. Sebab ramai memang kita orang dekat Telegram memang ramai banyak sangat terima soalan daripada student macam mana nak apply PTPTN. So diorang tak tahu. Jadi kita adakan slot taklimat PTPTN ni, kita hantar kepada dua-dua kampus. Maksudnya panel dia ada panel di Pekan dan juga di Gambang. Macam tu. Jadinya yang di Pekan tak tertinggal lah. Yang Gambang terima benda yang sama. Cumanya kalau maybe lah dari segi, sebab untuk tahun ni dia ada kelainan sikit di mana KPT sendiri yang request. I nak you buat taklimat untuk ni, taklimat untuk tu. So mesti kena ada. Tapi panelnya seorang. So apa yang kita buat adalah kita streaming live. Macam tu. Jadi di Pekan pun tak ketinggalan, memang diorang akan terima benda yang sama. Macam tu je lah. Sebabnya kalau macam tahun-tahun lepas, memang boleh dikatakan kita angkut lah student daripada Pekan tu datang ke Gambang. Sebab basically Gambang mesti lagi banyak student daripada Pekan kan. So kita akan angkut. Tapi tahun ni bila kita tengok dari segi costing, dari segi masa perjalanan apa semua, tak berbaloi untuk kita bawa student Pekan ke Gambang. Jauh lah. Ya, jauh satu. Kalau dah sekali masuk 600 lebih, berapa banyak kali trip pula kita nak gerak kan? Macam tu. Jadinya
kita consider dari segi masa dan juga costing apa semua tu, so kita cakap, okay, tak apa, kita live streaming sahaja. So far okey lah, bagi saya okey. Saya rasa ni mungkin lah kot kali pertama buat macam tu, sebab tahun lepas tak, memang diorang kot datang sini. Ya. Ramai. Lepas tu diorang tidur kan kalau datang sini ramai. Biasanya diorang takkan datang lama, diorang akan datang satu hari je. Kiranya satu hari tu slot yang hanya ada satu panel saja. Faham. Jadi diorang daripada pagi sampailah habis slot tersebut, akan berada di Gambang, lepas tu kita hantar balik. So dah habis lah ni minggu Main sini habis lah. Dah habis dah. Semalam last. Ramai student tahun ni untuk degree? Untuk degree, yang saya dah terima unjuran tu dalam 1,100, 1,200, hampir 1,200. Untuk semua course lah tu? Yes, semua course dekat UMPSA. 1,200 ramai lah tu untuk satu batch lah kan? Ya, untuk satu batch. Okey. Untuk student-student mungkin adik-adik yang nak pilih UMPSA ke tahun depan untuk pilih masuk ke UMPSA, boleh promote sikit. So, kepada yang anda di luar sana yang sedang mencari tempat belajar yang sesuai, saya sarankan kalau you are into technical punya course, you boleh datang sini. Ataupun kalau you nak management, boleh juga datang ke UMPSA. Dan UMPSA bukan sekadar tempat student belajar, kita juga provide facility yang sangat banyak dan juga bagus, dan juga equipment kita di lab kita semua barang-barang yang bagus lah. Saya boleh katakan so far, kalau saya FTKA penuh lah, barang tu penuh, updated lah. Updated. Apa yang kita nak semua ada. Macam tu. Jadi dan kita juga merupakan Universiti MTun, yang boleh katakan ranking yang pertama lah. Betul. Jadinya kalau you memang into technical punya, boleh datang ke UMPSA. Dan juga UMPSA bukan sekadar menawarkan course yang berada di uni kita saja, tapi kita boleh buat 2 degree, which is you boleh pursue you punya study tu ke Germany ataupun ke China. Kalau you memang into that kind of thing, boleh datang ke UMPSA. Itu satu keistimewaan kita lah. Kita antara universiti yang offer untuk 2 degree. Tak semua universiti ada offer 2 degree ni. So pilihlah UMPSA sebagai satu universiti pilihan lah. Betul. Okay. So ada lagi nak tambah? Saya rasa macam tu je kot. Mungkin bagi tips lah last. Bagi tips kepada siapa nak jadi MPP tu apa tips? Nak kena ni tips nak jadi MPP, saya rasa time management you kena bagus lah. Yes. Time lagi? management. Sebabnya bila you jadi MPP ni memang sangat padat lah. Macam kalau you jenis yang procrastinate punya orang, saya tak sarankan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pointer you kena jaga. So awak punya pointer okey? Okey. Dekan InsyaAllah. Tapi tak adalah setiap sem. Macam tu. Tapi okey lah. Macam tu kan. Sebenarnya pointer you kena jaga. Sebab once bila you jadi MPP, saya tak nafikan you punya pointer tu kalau you tak jaga memang akan drop. Drop tu bukan sikit-sikit punya drop. Sebabnya kita ada 27 orang MPP. Jadinya saya memang nampak naik turun. Sebab bila kita MT, kita monitor. Kita monitor kita punya MPP exco kita kan. Jadi total MPP berapa orang? Ada 27 orang. Oh, ramai. Okey, teruskan. Di setiap exco. Jadi pointer you kena jaga. Time management you kena jaga, dan juga dari segi you punya attitude. Sebabnya bila you masuk MPP, it doesn't mean you adalah leader yang memang you boleh arahkan orang sesuka hati. You adalah perantara sahaja. So macam sometimes ada orang dia bila rasa dia MPP, dia akan jadi macam famous lah. Macam famous, macam you kena dengar cakap tak. Tapi kalau bila MPP ni you kena ingat yang you serve orang. You serve for mahasiswa. Bukannya mahasiswa perlu dengar suara you yang kena dengar suara orang. Betul. Awak membawa suara dia orang sahaja. So dapat 3 tips daripada Darwish. Share siapa nak jadi MPP tu. Kena ada 3 kualiti tu. Tadi pertama dia apa tadi? Time management. Dan yang kedua adalah CGPA kena jaga, dan ketiga adalah attitude. Itu sahaja untuk jadi MPP, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kepada Darwish sebab meluangkan masa untuk sharing lah berkenaan dengan suasana UMPSA dan live sebagai student dan MPP. So moga perkongsian daripada Darwish boleh dapatlah kepada adik-adik yang tengok kita punya channel Talent Talk kita ni, dapat view macam mana jadi student UMPSA ni, which is bagus dan best. Dan kita punya tapi satulah, kita universiti kita terhad kepada
bidang kejuruteraan je lah kan. Untuk bidang lain tu tak ada lah. Management lah satu lagi kan kita ada. Itu saja. Jadi siapa yang berminat untuk UMPSA, nak masuk ke UMPSA, boleh layari ke website UMPSA sendirilah untuk tahu apa kos-kos yang ada. Dan kalau nak tahu maklumat lanjut tentang, kalau nak tahu pasal kelab-kelab apa yang ada ni, kat mana di Jepa kan? Dekat Adab. Kat Adab. Adab UMPSA. Google saja Adab UMPSA, nanti adalah keluar. Tekan je, tengok semua apa yang ada dekat website tu. Okey. Ada apa-apa lagi nak tambah? Kata-kata akhir? Tak ada dah? Tak ada dah. Okey. So, terima kasih banyak kepada Darwish. Jadi, kepada penonton yang tengok kita punya YouTube channel Talent Talk, jangan lupa like, komen dan share kita punya video ni. Dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel ni supaya kita boleh share lagi apa lagi konten-konten yang berkenaan dengan segmen terbaru kita ni. Segmen Suara Generasi Z. Ni adalah antara generasi Z kita. Okey, banyak saya belajar ini dan terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di next episode, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.